A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim ajmain. Alhamdulillah bertemu kita sekali lagi dalam rancangan Cubitan Pagi bersama saya Isaac Ismail di Facebook page Ratanan dan Anda. Selamat pagi semua, apa khabar? Alhamdulillah, rasa-rasanya semua dalam keadaan sihat. Kita doakan agar tuan-tuan perempuan semua berada dalam lindungan dan rahmat Allah selalu. Sempena hari Jumaat, hari yang penuh barakah ni. Jadi saya percaya ramai yang di kalangan kita ni mungkin dah mula keluar bekerja. Ada yang mungkin dalam perjalanan nak pergi ke pejabat, ada yang mungkin dalam perjalanan nak menghantar anak, ada yang mungkin dalam perjalanan nak setkan appointment dan sebagainya. Jadi saya ucapkan tahniah dan syabas kepada anda kerana telah bangkit awal, kerana telah keluar rumah awal untuk melakukan usaha menjemput rezeki. So pagi Jumaat macam ni jangan malas-malas, perbanyakkanlah amalan kita. Jangan lupa awal-awal pagi macam ni kita niatkan setiap pekerjaan yang kita lakukan adalah kerana Allah SWT. Setiap pekerjaan yang kita lakukan ni akan mendapat ganjaran pahala sekiranya kita niatkan hanya kerana Allah SWT. So jangan lupa betulkan niat kita. Dan di samping tu saya ingin mengucapkan terima kasih kepada tuan-tuan perempuan yang sedang mengikuti rancangan live ni. Biasalah pagi-pagi macam ni mungkin dalam kesibukan masing-masing menjalankan urusan seharian. Jadi saya minta maaf lah kalau saya terambil masa tuan-tuan perempuan, tak lama pun, dalam 7 ke 15 minit sahaja untuk sesi cubitan pagi pada pagi ni. Dan seperti mana biasa dalam sesi cubitan pagi ni, sebenarnya sesi ni saya buat untuk mentazkirahkan ataupun mengingatkan diri saya. Di samping mengingatkan diri saya pun nak ingatkanlah rakan-rakan, sahabat-sahabat yang sedang menonton rancangan live ni supaya kita sama-sama ingat mengingati. Alright. So siapa yang dah join rancangan live ni tolong masukkan di ruangan komen, nak letak salam ke, nak ucapkan selamat pagi ke, nak tanya khabar ke, nak ucapkan salam Jumaat ke. Saya nampak Mas dah masuk kat situ. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas. Mas antara orang yang paling setia pagi-pagi macam ni, memang selalu ada bersama-sama dengan saya. Terima kasih banyak-banyak. So yang kedua, saya mohon bantuan siapa-siapa yang dah join rancangan Cubitan Pagi pada hari ni, mohon tolong kongsikan, tekan button share untuk kongsikan rancangan live ni kepada rakan-rakan yang lain supaya kita boleh tarik lebih ramai lagi kawan-kawan kita pada pagi ni lah, insyaAllah. Saya pilih topik pada pagi ni berkenaan dengan booking form, nak mengisi maklumat dalam booking form. Saya percaya ramai di kalangan sahabat-sahabat, kawan-kawan pejuang-pejuang hartanah yang ada pada pagi ni dah terbiasa mengisi booking form. Dah tahu dah cara macam mana nak isi booking form. Agensi principal, agensi leader semua dah terangkan, dah mengingatkan kita kepentingan mengisi booking form dengan cara yang betul. Maklumat-maklumat yang perlu tuan-tuan perempuan letakkan dalam booking form tersebut perlu dah jelas dan menggambarkan apa yang telah dipersetujui oleh pihak penjual dan juga pihak pembeli. Dan jangan pandang enteng ataupun jangan pandang remeh tentang mengisi maklumat dengan betul di dalam booking form tersebut. Hai Mita, Waalaikumsalam, selamat pagi Mita. So untuk pagi ni sebenarnya saya nak ingatkan balik lah tuan-tuan perempuan, sebab saya rasa ada di kalangan kita yang mungkin kadang-kadang terlepas pandang. Terlepas pandang bukan sebab apa, sebab cara dia mengisi booking form tu macam alai-balai je. Macam dia rasakan booking form ni tak penting lah, tak ada apa yang mustahak pun yang perlu kita nak masukkan dalam booking form ni. Kalau salah pun tak apa, nanti tahulah lawyer tu betulkan, tahulah coach Isaac tu betulkan macam mana nak letakkan dalam booking form tu ataupun dalam SPA kan. Sebenarnya tanggapan tu adalah tanggapan yang salah tuan-tuan perempuan. Sebab booking form adalah perkara pertama yang dipersetujui ataupun dokumen pertama yang ditandatangani oleh penjual dan juga pembeli sebelum mereka menandatangani perjanjian jual beli. Dan peguam pula akan berpandukan kepada booking form yang telah ditandatangani tersebut berdasarkan pada terma-terma yang telah dipersetujui dalam booking form tersebut
untuk finalize perjanjian jual beli ataupun SPA. Jadi kalau misal kata tuan-tuan perempuan sebagai perunding hartanah sekarang ni apa yang tengah viral sekarang ni, gambar-gambar rentek yang baru ni kan, apa pembantu ejen harta tanah tu kan saya tak ingat nama apa ni penuh dia apa tapi yang saya ingat dulu dalam apa tu tafsiran rent tu adalah pembantu ejen harta tanah kan jadi rentek yang baru ni dah mula kecoh dah. Oi, nama tu bukan perunding harta tanah lagi dah tukar dah nama baru kan. Tak kisahlah nama apa pun, yang penting korang boleh buat sale yang penting korang ada rentek dan beroperasi sebagai seorang perunding harta tanah yang sah. Jangan pula tak ada rentek pergi gatal buat sale, buat bisnes dan sebagainya dalam bidang hartanah ni. Itu adalah satu kesalahan di bawah Akta 242 Okay, so berbalik kepada isu booking form ni tadi. Okay, bila kita nak isi booking form ni, kita kena pastikan dua-dua pihak, penjual dan juga pembeli dah muktamadkan apa persetujuan yang mereka ingin capai. Contoh katalah penjual ni ingin menjual rumah tu as is where is basis ataupun dalam keadaan sedia ada. Okay, maka di dalam booking form tersebut biasanya booking form yang standard memang ada tulis lah as is where is basis, maknanya penjualan hartanah tersebut ataupun rumah tersebut adalah dalam keadaan seperti adanya. Okay? Tapi ada juga penjual-penjual yang minta kita masukkan di dalam booking form tersebut segala kerosakan, segala kecacatan, segala defect yang ada di atas di dalam rumah tersebut, di luar ke di dalam ke, bukan menjadi tanggungjawab penjual untuk rectify. Kalau misal kata penjual ada maklumkan untuk kita letakkan terma tersebut di dalam booking form, maka kita perlu letakkan. Okay, kerana apa? Ada masalah yang timbul yang pernah saya hadapi, kes-kes yang saya kendalikan, di mana penjual tu dah cakap macam tu, tapi pembeli dia minta sebaliknya. Pembeli kata saya nak beli rumah ni dengan syarat segala kecacatan, kebocoran, defect yang ada di atas rumah ni, dekat bumbung rumah tu ke, dekat pipe rumah tu ke, perlu dibetulkan oleh penjual terlebih dahulu. Pembeli ni kata syarat dia macam tu pula. Okey, dan rent ni pula dia anggap benda tu macam benda yang remeh dan tidak dimasukkan di dalam booking form. Okay, so end of the day, bila sampai ke tangan peguam, bila peguam nak prepare perjanjian jual beli, peguam akan bertanya balik dengan penjual. Okay, penjual ada tak permintaan daripada pembeli ketika mana dia nak beli rumah ni dengan ejen dulu, dia minta untuk rectify whatever defects, apa-apa kecacatan, kebocoran yang ada dekat dalam rumah ni. Okay, dan ada tak tuan setuju sebagai penjual untuk perbetulkan semuanya. Okay, dan penjual ni of course dia kata tak ada, saya tak ada janji apa-apa pun. Masa saya nak jual rumah ni dulu, saya dah beritahu dah dengan ejen, rumah ni dijual dalam keadaan seadanya, tak dimasukkan terma untuk vendor tu perbaiki di dalam booking form. Okay, so bila dah berlaku macam tu, dah menjadi satu masalah. Okay, kita sebagai peguam ni pula, yang saya ni bila dah tanya dengan penjual pun tai chi balik. Dia kata mana ada, tak ada pun dia minta rectify apa semua. Saya pun tak pernah bersetuju untuk rectify macam ni. Okay, so apa yang berlaku dalam hal macam ni sebenarnya, okay, sebagai seorang ejen, kita kena pastikan apa permintaan pihak-pihak tu dinyatakan dan disampaikan terlebih dahulu kepada pihak yang satu lagi. Dan dalam masa yang sama, bila dah capai satu kata sepakat, dah capai persetujuan, kita kena masukkan di dalam booking form. Kalau kita gagal sebagai perunding hartanah untuk masukkan dalam booking form, benda tu akan jadi masalah yang berlarutan di kemudian hari nanti. Especially bila peguam nak prepare perjanjian jual beli, dan benda tu tak dinyatakan dalam booking form, maka kalau katalah pihak yang satu lagi tu kata ya, yang pihak satu lagi kata tidak, jadi benda ni akan berlaku masalah. So dalam kes tadi tu, end of the day, saya cakap dengan ejen tu, okay, peringatan untuk dia. Okay, so dalam kes-kes yang macam ni, bila melibatkan penjual yang nak macam ni, pembeli nak macam ni, anda kena pastikan anda dah bincang, anda dah beritahu dengan pihak yang satu lagi, dan benda yang dah dimuktamadkan tu perlu dinyatakan di dalam booking form supaya tidak ada perbalahan di kemudian hari.
Okay, dan kes saya tu agak kata apa, alhamdulillah lah dipermudahkan urusan tu, sebab bila saya bercakap balik dengan penjual, penjual tanya kos-kos yang melibatkan kebocoran, kerosakan tu dia sanggup untuk tanggung terhad setakat RM1,000 sahaja. So bila kita bincang balik dengan pembeli, alhamdulillah pembeli tu pun kata okey tak apalah, kos-kos tambahan. Sebab saya cakap dengan dia, tuan sebagai pembeli, tuan mesti nak masuk rumah ni, nak kena buat renovation kan, nak tambah kitchen cabinet lah, nak tambah awning lah, nak buat itu buat ini kan. Jadi alang-alang tuan, dah memang tuan berkendakkan nak beli rumah ni, dah berminat sangat nak beli rumah ni, apa kata tuan teruskan aja, dan penjual pun dah menyatakan persetujuan untuk tanggung terhad setakat RM1,000. Jadi RM1,000 tu macam-macam boleh buat. Kalau tuan pandai pilih kontraktor yang boleh buat kerja dengan kos yang rendah, sebenarnya tak ada masalah pun untuk tuan kata apa, rectify kebocoran yang ada, defect yang ada kat atas rumah ni dengan what we call apa tu, cara yang betul lah. So alhamdulillah dalam urusan tu dipermudahkan, penjual bersetuju untuk tanggung up to 1,000, dan pembeli pun bersetujulah untuk tanggung selebihnya. Okey, itu satu contoh. Contoh yang kedua, katalah dalam urusan kita nak dapatkan booking daripada klien, kita sebagai perunding hartanah terlupa untuk masukkan klausa berkenaan dengan loan, kelulusan loan ataupun pinjaman perumahan yang diperolehi daripada pihak pembeli tadi. Biasanya kita akan letak dalam booking form, deposit will be refunded sekiranya loan tidak lulus. Setakat macam tu sahaja. Tapi sebenarnya ayat tu tak betul. Ayat tu tak lengkap sebenarnya, perlu ditambah panjang sikit. Kita kena nyatakan sekiranya loan tidak diluluskan sebanyak berapa persen. Contohlah, loan tidak diluluskan sebanyak 90%, maka pembeli berhak untuk menamatkan booking tersebut dan meminta refund, dikembalikan semula duit deposit yang dah dibayar oleh pembeli ke tangan pembeli semula. Ini pun penting, jangan kita simply tulis dalam booking form, sekiranya loan tidak diluluskan, earnest deposit yang dah dibayar oleh pembeli akan di-refund ataupun dikembalikan semula kepada pembeli. Ayat tu tak lengkap. So kita kena tulis. Tak lengkap tu maksud saya, kita kena tulis berapa persen yang tak lulus. Kalau misal kata loan dia lulus, tapi lulus hanya 80% saja ataupun lulus hanya 70% saja, tak ke jadi masalah. So kita kena rectify apa yang kita dah nyatakan di dalam booking form tadi tu dengan menulis selengkap-lengkapnya. Loan tak lulus sebanyak 90%. Kita kena rectify kat situ, kita kena pastikan yang kita tulis berapa percentage yang nak diluluskan tu, barulah boleh proceed dengan perjanjian jual beli. Boleh proceed dengan penjualan rumah tersebut kepada nama pembeli. So itu yang saya syorkan, sebab ada berlaku baru-baru ni, baru je minggu lepas satu kes masuk. Saya tengok kes tu daripada awal lagi, sebenarnya minta maaf cakap lah, ejen daripada awal lagi tu sebenarnya dia silap tidak memasukkan terma-terma tertentu yang dah diminta oleh pembeli di dalam booking form tersebut. Dan dalam kes ni ada dua ejen, ada COA lah, COA berlaku rent A dengan rent B lah. So rent A mewakili penjual, rent B mewakili pembeli. So rent B dah beritahu dengan rent A. Kes ni sebenarnya ada special sikit, sebab loan buyer ni dia tak boleh dapatkan 100% loan, ataupun dia tak boleh dapatkan maximum up to 90% loan, sebab dia punya high commitment. Jadi dia beritahu dengan rent A, you try to negotiate dengan you punya owner, dengan you punya client, untuk pastikan bahawa owner bersetuju nak bagi satu pelanjutan masa, untuk membolehkan buyer ni come up dengan duit shortfall yang tak cukup tu. So dalam kes yang saya nyatakan ni, loan dia hanya lulus sebanyak 80% saja. Loan tu hanya lulus sebanyak 80% saja, dan buyer ni memang dah ready dengan 10%, cuma another 10% untuk top up shortfall tu dia tak cukup duit. Itu yang jadi masalah. Jadi bila rent B dah beritahu dengan rent A pula gagal untuk mendapatkan persetujuan daripada owner, daripada penjual, untuk memberikan ample time, masa yang cukup kepada pembeli untuk top up another 10% untuk shortfall yang tak cukup tadi tu.
So bila berlaku macam ni sebenarnya, dalam booking form tu saya tengok balik, booking form tu tak nyatakan dia punya terma yang dah dipersetujui ataupun terma yang diminta oleh pihak pembeli tadi untuk dimasukkan dalam booking form tu tak dimasukkan oleh perunding hartanah yang menjalankan urusan jual beli inilah. Jadi kat situ yang saya nampak sebenarnya kesilapan rent di situ. Okay, kita belajar daripada kesilapan, kita belajar daripada orang kata apa, mistake yang dilakukan oleh kawan-kawan kita, sebab pengalaman tu mahal tuan-tuan puan. So dengan apa yang saya ceritakan tadi itu, sebenarnya kesilapan rent tersebut tidak menyatakan dengan jelas di dalam booking form. Okay, loan must be kata apa, approved 90%, barulah boleh proceed dengan SPA. So bila kes tu sampai dekat tangan saya tengok, memang tak ada nyatakan. Dia just simply tulis kat situ loan lulus, proceed, loan tak lulus, duit tu akan refund balik. So dalam kes ni, klien saya, loan dia bukan tak lulus, loan dia lulus. Tapi dia memang dah bagi tahu awal dia tak ada duit untuk cukupkan 10% tu, yang shortfall another 10% tu memang dia tak ada duit. Kan so dia dah bagi tahu awal dengan rent tu, tapi rent tu mungkin dia agak terlupa ke apa ke, saya tak pastilah. Dia tak nyatakan benda tersebut di dalam booking form. Okay, so itu yang menjadi satu masalah, dan sure saya dan nasihat saya kepada sahabat-sahabat perunding hartanah, pastikan dalam apa yang kita lakukan, pastikan dalam perbincangan yang kita dah muktamadkan dengan penjual dan juga pembeli, kita nyatakan sebiji-sebiji apa yang telah dipersetujui itu di dalam booking form, untuk memastikan tidak ada berlaku perbalahan di kemudian hari nanti. Okay, so itu yang saya ingin ingatkan sebagai sesi cubitan pagi kita pada pagi ini. Okay, sebagai mukaddimah, sebagai pembuka hari Jumaat penghulu segala hari ini. Jadi kita berpesan-pesan dengan perkara yang baik. Kita cuba mengingatkan sahabat-sahabat semua dengan perkara-perkara yang kata apa, bermanfaat, dan saya harap segala apa yang telah dikongsikan tadi itu boleh diambil sebagai pengajaran, dan tuan-tuan puan sedikit sebanyak mendapat manfaat daripadanya. Okay, Amirul pada. Waalaikumsalam Amirul, apa khabar? Okay, so itu sajalah perkongsian saya untuk pagi ini. Yang baik itu datang daripada Allah, yang kurang baik itu datang daripada kelemahan diri saya sendiri. Saya ucapkan ribuan terima kasih kepada tuan-tuan puan kerana sudi bersama-sama dengan saya di dalam sesi cubitan pagi di Facebook page Hartanah anda ni. Dan insya-Allah kalau ada kelapangan, ada nyawa di kandung badan, kita akan bersiaran secara live sekali lagi pada hari Isnin nanti. Sabtu Ahad saya off, minta maaf. Sabtu Ahad kita tumpukan perhatian pada family. Okay, dan kita akan bersiaran semula pada hari Isnin nanti insya-Allah. Okay, so itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.